Alright, hi guys. Assalamualaikum. Saya Kadir Khalid dan saya berada di Icon Lux bersama dengan founder. Boleh perkenalkan diri sikit? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Mirzan Johor. Saya adalah CEO dan founder kepada Icon Lux and also board of directors kepada Icon Group. Oh, so it's more than just Icon Lux. It's Betul, Icon Group. betul. Icon Lux is one of our subsidiaries company, but our mother companies, our holdings company adalah Icon Group. Hmm. So under Icon Group, we have 6 companies. Ada daripada farming, ada yang buat IT technology, ada yang buat trading plate numbers, ada buat marketing, ada buat product distribution, and the last one is retail. Retail. Mm. So from what I've heard, this retail Icon Lux is quite new. Betul. We have been in the market for 14 months now. 13, I think about 15 months macam tu. 15 months. We have started Icon Lux since April 2023. Now dah July. So 15 bulan I think, 15 months. But it's still quite new. We are still a baby in the market. Banyak lagi yang nak kena belajar compared to our competitors yang ada dah about 6 years, 8 years, 18 years in the market kan. So baby lagi lah. Sounds very humble. We are still a baby kecil lagi. So like this Icon Lux might be relatively new, tapi you mentioned you've been in the market for about 10 years or so. Betul. As a group, we have been registered for a decade. So this year we are currently celebrating our 10 years. 10 years. Yes, as a group, as a whole lah. Mm-mm. So since we are expanding, that is why kita ada beberapa company lain untuk tengok which industry yang kita boleh try to explore and cater and to conquer lah maybe. But because we are as a group and in our C-suite, all of us, the board of directors semua masih muda lagi. So we have a long way to go. So that's why ada, kalau you tengok our company, tiba-tiba farming, tiba-tiba pula buat IT, tiba-tiba pula buat produk, tiba-tiba, so dia macam tak kena. Tapi kita alhamdulillah we are currently managing it well, but we don't know lah what the future holds macam tu. Itulah. So you mentioned like I feel like we are working backwards lah. So for Icon Lux, for Icon Group. Kita boleh Icon Group dulu boleh? Okay. I actually want to like tanya macam, so 10 years ago, like how old are you now? This sebenarnya I was born and raised daripada mid family lah. So my father ni dia businessman. Tapi dia tak besarkan anak-anak dia tu dalam keadaan manja. If you want something, you have to work for it yourself. It's not me working for you, dia macam tu lah lebih kurang. So since daripada kecil, I was sent to Chinese school. Okay. Daripada kindergarten. So I can speak Chinese, I can learn Chinese, I can write in Chinese, I can read in Chinese. So boleh until now. So the Chinese punya disiplin ni yang I betul-betul suka adalah they are very disciplined. Very So disciplined. dia memang gabungan the training yang my father bagi and then the discipline that we have been taught in Chinese school, di combine. So start daripada kecil tu my father dah ajar. Daripada umur 3-4 tahun you kena bangun pagi Sabtu Ahad, orang pergi taman, pergi belajar, pergi main basikal, main bola. I kena pergi sana kutip sampah. Wah, kutip sampah. Kutip sampah. So ini memang real story. My father memang tak allow untuk kita pegang cermin, tak boleh ada cap jari langsung dekat kaca-kaca because dia nak train betul-betul anak-anak dia ni jadi disiplin. Ni bukan disiplin as in you nak jadi askar ke apa. Tapi benda-benda yang sebenarnya silently creating our character. So kalau contoh daripada kecil dia dah ajar kita pasal kebersihan, besar kita akan jadi orang yang proper. Kalau dia ajar kita macam mana nak tak cap jari, besar kita akan jadi orang yang very discipline macam tu lah. So I have been starting working since I was 13 sebenarnya, daripada umur I 13 tahun. So daripada umur I 13 tahun ni, zaman-zaman tu family I bukan family yang senang. Tapi zaman-zaman tu zaman FIFA World Cup. FIFA World Cup orang nak pergi main futsal, nak beli kasut bola. So I was so jealous sebenarnya. I was so jealous yang macam kawan-kawan aku dapat main futsal, aku nak minta, ayah aku pun aku takut. It's not that my father tak mampu, just that we have been trained untuk jangan minta. Jangan susahkan mak bapak, macam tu lah lebih kurang. So I dah dia dah jadi tune dalam otak I yang macam if I want to something, I have to work so hard. I kena work very hard untuk I dapat benda tu. Dia bukan jenis nangis-nangis nak minta dapat tak macam tu. So I have been working since I was 13. I work as a cook. I work as a cleaner, I work as a cashier, and then balik sekolah I sambung kerja. So I dapatlah satu bulan RM600, RM700. As a 13 year old? As 13 years old. Wow. Dulu yang I rasa my first salary lah, I beli iPad mini zaman-zaman tu. First iPad mini, so I beli I think about 999 macam tu lah kot. So that was my first achievement yang I dapat. So bila I dah start to rasa duit, I dah start to fikir macam,
macam ni rasa duit ni rasa kepuasan membeli. Sebab I daripada kecil tak dapat. Kita tak dapat nak merasa nangis tak dapat. Orang dulu nangis dapat, kita nangis lagi tak dapat. So bila ada start rasa kepuasan tu, I rasa macam, oh, this is the direction that I'm looking for. Tapi I tak tahu lagi business tu apa that time. So I've been working at 13, 14, 15. At the age of 16, I started my first business. It wasn't registered, tapi I started to know proses jual beli, trading. You jual, I beli. I beli, I jual. Macam tu. Right. So I terfikir tau, I macam, aku tak ada duit. I have no money. I have no money. I tak ada saving, I tak ada apa-apa. I tak pandai pasal duit, I tak pandai cari duit, I tak pandai urus duit. So I just fikir, cakap, apa business yang I boleh buat tanpa mengeluarkan modal? Right. Curi aku, dia cakap. Dia cakap, curi merompak, tak boleh, aku tak berani kan. Lepas tu I fikir, cakap, okay lah, tak apa. I try, I ask around, I tanya my brother apa semua. And then dia cakap, maybe printing. Zaman dulu, sekarang printing dah very strong. Dulu tak sangat. So I cakap, okay lah, let me try. So I went to 21 shop. 21 shop lah I rasa. Dia masih shop, dia bukan kilang lagi, tapi I tak pergi kilang. I pergi dekat Central Market, I pergi dekat Ampang, I pergi dekat Pandan. I pergi naik bas, I Google, I pergi naik bas. I tanya, abang, 10 t-shirt satu colour berapa? 10 t-shirt 2 colour berapa? 3 colour berapa? 4 colour berapa? Tapi zaman dulu, zaman yang paling mahal pun 6 screen. Dia kalau siapa yang heat press tu dah kira kaya lah. Kaya zaman tu. So I cakap, oh maknanya payment macam mana? Oh payment 70-30. So, you bayar 70%, lepas tu dah sampai barang, you bayar lagi 30%. So I cakap, oh I have to work smart here. So maksudnya 70% tu must 70% upfront tu adalah I kena collect dulu. So I buat 70-30 punya konsep juga dengan I punya kawan-kawan. I cakap, I don't have the power to influence. I tak boleh register dengan SSM. So apa I buat? I cakap, I jual dekat orang sekeliling dulu. I kan mention I main futsal tadi. So I jual baju futsal, I jual baju-baju klub-klub apa ni, dulu bahasa form 4 kan dah pre-senior. So kita nak ada our own baju. So I cakap, okay, I dulu pandai melukis. I masuk art. So masuk seni. So I cakap, okay, why not kita buat design macam ni, you print baju dengan I. I cakap gitu. So basically I monopoli lah. I create the demand and I also supply juga. I main game macam tu. So I start to belajar sikit and then time tu I ada kawan yang belajar dekat luar lah, sebab kita kan tuition dulu kan. So I cakap dengan kawan-kawan I, ada yang sukan-sukan, ada yang club-club, semua yang ambil 40 helai, 50 helai, 60 helai. So I started making money sikit. Macam, oh best juga buat benda ni. Masuk je form 5, I dah cakap, I tak nak sambung belajar. I tak nak sambung belajar. So tapi I tak tahu nak buat apa. So I cakap, tapi sebelum aku sambung belajar ni, aku kena gunakan whatever power yang aku ada dalam sekolah ni. Masa I dah jadi senior, I start to apply at a point untuk I jadi pengerusi dekat banyak kelab. Kelab Bahasa Melayu, Persatuan Agama, Kadet Remaja, lepas tu dengan kelab-kelab lain lah, macam-macam semua apa semua tu. I dulu kadet polis, lepas tu I keluar, I masuk Kadet Remaja sebab senang I nak control. So I dah join, lepas tu I cakap, okay, kita kena buat baju tahunan. Satu kelab ada 50 orang. I ada 4 kelab. Ada 200 baju. Settle lah. So dapat banyak duit tentu. Time tu rasa macam Pablo Escobar. Padahal untuk pun 1,200, 1,200, 1,000, 2,000 macam tu. Tapi kita rasa banyak lah untuk kita. Sampai I simpan duit bawah katil. Siapa nak curi pun setakat 1,000 je tu kan. Tapi I simpan. I started to feel macam, oh I like this kind of life. Yang I start to cari duit. Sebab my father is an workaholic person. His age now is currently 63. Dia tak ada weekend. Dia work from Monday to Monday. So breed tu dia dapat sikit kat anak-anak dia lah. My adik-beradik I 9 orang. Kita orang 5 orang dah dewasa. 9 orang? Yes. Kita orang 9 orang adik-beradik, 5 orang yang dah dewasa, and then 5 orang ni semua business. I see. Yes. So my sister dia ada buat personal shopper, and her husband is an engineer dekat Saudi. Lepas tu my brother seorang lagi dia buat IT and also logistik. My brother lagi seorang dia buat security, dia ada supply security dekat Habib, dekat hospital. So currently I think dia ada dekat 700 staff gitu. And then my brother seorang dia buat production, and then now me lah macam tu. So currently I pun tengah nak train my sister yang kat depan ni, seorang ni my sister. So I train ni, I cakap ni tak payah belajar dengan abang. I am sure you akan pergi lagi jauh, I cakap macam tu. Lepas tu so I rasa darah workaholic tu dah masuk dekat air aku. So I rasa macam okay tak nak. My mother dah tanya nak sambung belajar mana? Diam. Sebab mak dia akan lebih concern. Bila tanya my father, my father cakap tak payah. Fail lah dia cakap. You have to fail dulu. So I macam okay lah. So I started working daripada 13, and then 16 I buat business, 17 I buat business, and then 18 tu I dah start to macam lost sikit. Sebab I dah masuk ke alam adulthood. So kita tak faham. Nak kena bayar komitmen apa ni? Kita tak tahu. Dulu kita dapat untung, profit tu 100% kat kita. Sekarang rupanya ada gross pula. Ada expenses. Ada gross yang kita tak perasan duanya. Expenses yang kita kena bayar. So I pun macam okay lah, I start to, and then I kerja dengan my father as a
first I habis paper hari Khamis. Ah. Habis SPM paper hari Khamis. And I ingat dulu, zaman-zaman dulu, sebelum ambil SPM, kita nak kerja retail. Okay. Kerja retail kan gaji tinggi, 3,000. Oh, I Hmm. fikir kalau kerja 3 bulan dapat 3,000, 9,000, 9,000. dapat beli kereta down payment. Time tu nak main kereta je sebab dah habis sekolah nak masuk zaman kereta kan. Boleh. Boleh belah, my father cakap. So daripada hari Khamis tu, I habis SPM, Sabtu tu I dah masuk kerja dengan dia. I ingat I masuk kerja kita buat jadi office boy. Pakai smart. Senang lah. Tuck in kan, pakai tie buat kerja kat komputer. Tak, dia hantar I pergi bengkel. Oh, okay. Dia hantar I pergi bengkel dekat kawan dia punya bengkel dekat Sirampai ni. I ingat lagi, bengkel tu ada kat bawah dekat Sirampai. Okay. So dia cakap since you baru dapat license, so dia pergi belajar pasal kereta. Naik enjin, turun enjin, buka tayar, pasang tayar, itu ini, buka cermin, pasang cermin, semua dia ajar. Wow. So nampak je macam gah, anak bos kononnya. Tapi kena balon juga for 6 months. Habis 6 months, my father cakap, okay tak apa, dah cukup. Now, jadi PA papa pula. So, jadi PA my father ni, you kena banyak mendengar. Kita budak-budak, mana reti mendengar? So, dia cakap, you have to listen and then you have to write down. So, I jadi PA dia for 6 months juga. So, I start to dress up, pakai kasut proper, jacket. Every time pergi meeting je, take note. Every time begini, take note. And then my father, dia suka train tau. Dia cakap, contoh kan, kadang-kadang dia jumpa someone kan. Dia cakap, tak apa, you explain. Pergi pergi. I dah jam. Tapi that was part of the training. If you fail, then you fail. So, I macam jam. But itulah I rasa training yang I paling appreciate lah. So, ada satu masa ni, bila I attend dia pergi meeting, this is a long story, tak apa. Sila. But a moment before you continue. So, sekarang ni, this is your revenge lah. Sebab dah menggengar, dah go through all that. Dah go through, dikira revenge lah juga. So, now it's time for you pula cerita. So, bila I dah, bila I dah jadi PA dia tu, I went to Bernama TV dekat Jalan Tun Razak. And then my father cakap dia nak buat live talk show, 13 episode. 3 months I think. 3 months kot macam tu. So I dah take note, I cakap, "Apa? Macam ni kita nak buat? Kita tak ada duit. Kita tak ada capacity and kita tak ada orang yang boleh buat. So macam nak buat?" My father cakap, "You buat." I cakap, gila. Dia cakap, buat lah. Kalau you buat, you ambil portion ni. Time tu I cakap jackpot. I cakap okay fine, I buat. So I handle from first mile to last mile. I handle all 13 episodes, daripada sponsors, daripada trailer, daripada iklan, daripada tajuk, daripada tetamu, daripada everything, rundown, clock in, clock out, apa benda semua. I tak ingat the terms lah, tapi memang I yang duduk dalam konti tu, I yang bagi order dan sebagainya for straight 15 episode. So that was my first big project lah. So bila I buat, I macam okay, ini dunia aku, tak nak sama belajar dah. I cakap macam tu. Lepas tu alhamdulillah the TV show, the views were so good. Kita kalahkan 2 stesen. Tapi ni kita kalahkan Awani and kalahkan TV3 at that time. So I dah start rasa macam mungkin boleh lah kot I nak start buat production. Lepas tu on the next year, Bernama minta kita buat lagi sekali. Kita repeat lagi sekali 13 episode, but of course the value is much higher. And then I rasa macam okay, I nak buat lagi. So the show went to 2 season only. Lepas tu tak buat dah. Due to the rates dah makin tinggi dan sebagainya. So I cakap, lepas tu my brother cakap, tak apalah, you kerja dengan I pula. My eldest brother. My eldest brother ni macam-macam dia buat. So dia cakap, tak apa, jom kerja dengan abang, training. Saya pun okey lah, kita kan adik. Kita adik tak boleh nak lawan kena pukul. Okay, I ikut. So I pun tak tahu buat apa, buat lah, ikut just errands lah. Kejap jadi cameraman, kejap buat ni, kejap buat tu. So I tidak ada jawatan yang tetap. Because at that time, kita orang pun tak pandai sangat pun nak berbisnes. Just buat apa yang boleh je lah. So sampai satu masa ni, my sister was approached by an insurance agent. Okay. Dia nak, lepas tu dia dah approach, dia nak recruit my sister. My sister cakap, I tak boleh, I minat nak buat, tapi I am currently pregnant and I ada anak kecil. Kebetulan pula I tengah lalu kat belakang. Cakap, Mijan sini. Kau buat benda ni. So I cakap, buat apa? Tak, kau buat ni, kau tahu tak benda ni? I cakap, okay. I cakap I buat. So I jump into the insurance industry, takaful industry. Lepas tu I buat insurance. I buat insurance for 2 years lah, 2 years. 2017, 18, 19. So alhamdulillah dalam tempoh 3 tahun tu I think I achieve about 20 to 30 awards and rewards macam tu. So at that time, practice tu sangat bagus. Dia ajar you macam nak dress up, dia ajar you macam nak buat presentation, dia ajar you confident. Macam mana you nak confident tanpa you ada nothing kat belakang. Because you tahu, insurance agent pakai smart. Tapi kita still cari sale lagi. So the konsep tu dia masih tak kena. Sebab I bukan leader, I bukan apa. But they are trying to groom me untuk push I jadi leader. But time tu I memang menang in cases. Satu bulan I boleh submit 30 cases, 25 cases. So I menang kat dalam cases. Tapi nak maintain
tiap-tiap bulan tu pengsan. Yup. Lepas tu sampailah satu tahap I dah tak boleh nak buat, and then ada I start nak venture satu business. Lepas tu business tu pun drop. Lepas tu I was lost, and then my brother yang eldest brother tu dia cakap dengan I, boleh continue ke? My eldest brother tu cakap dengan I, tak apalah, you kerja balik dengan I. Itu dah ada keluar pertandingan kerja balik lepas 3 tahun. And then I cakap this will be part of the training jugalah untuk for me to recover back. And then I kerja dengan dia for 2 years, and then I cakap dengan dia, it is time for me untuk I keluar balik lah. Saya cakap kan, so I want to start my own business. So the first business yang I start, yang secara official, yang proper, adalah nama dia Icon Plus. Icon Plus. Icon Plus. So yang ni lah bermula Icon. Icon ni sebenarnya bermula daripada production yang awal-awal tadi tu, ingat tak? Yang bernama punya. Yes, bermula daripada situ. Me and my brother, kita buat sama-sama. So my brother dia still jalan, sebab tu I keluar masuk. Kita buat sekali, lepas tu my brother maintain, I keluar masuk. Kita kan rebel sikit. So memang nakal sikit lah. So I cakap, kita apalah, kita gunakan the branding of Icon lah. Saya cakap kita nak buat produk. Zaman tu, berapa tahun lepas adalah zaman-zaman produk tengah naik. Apa saja jual produk kat online mesti boom. Saya cakap, okay, we have to hop in the market. Kita kena hop in the trend lah. Saya cakap, jom kita buat produk kurus. Sebab kita orang dah analyse, produk nombor satu adalah kosmetik, skincare. Tapi I cakap, ni bukannya fair sangat pun. Kan? Kita dengan muka berpara, and then I berpegang pada satu, I tak nak tipu. I tak nak tipu as in the testimony. I tak nak I pergi buat laser, lepas tu I cakap, ni result pakai benda tu. So I tak nak, sebab kita Islam kan, so I macam I tak nak, kita ada value yang kita pegang, kita ada prinsip yang pegangan yang kita pegang lah. Saya cakap tak apa. So fikir balik nak buat kurus macam mana. Kita tak nak pakai lah brand substance semua, kita tak nak pakai. Kita tak nak tipu. Takut kena jawab kat akhirat nanti masalah. So dah fikir brainstorm, I cakap, okay, jom kita buat satu produk ni. Jumpa dengan kawan my father, nak buat produk kurus. Tapi dia detox minyak dalam badan. Dia macam ada produk tu only start dengan Ethylene dalam farmasi. Tapi our product is 100% natural, 100% organic. Tak ada brand substance apa semua. So produk tu sangat-sangat bagus sebenarnya. Produk tu sangat bagus. Just that sebabkan dia terlalu bagus, tak boleh nak kawal dia punya result. So sometimes bila you duduk, tiba-tiba ada minyak keluar. Sebab dia cleanse, dia macam dia absorb minyak dalam badan you, dalam usus badan you, and then dia akan keluarkan through masa you nak buang air besar. But sometimes if you terbuang angin pun dia boleh terkeluar sekali. Minyak dia memang terlalu banyak because it was so good. Sebab dia terlalu bagus, orang tak nak beli. Sebab contoh macam sekarang, you tengok interview I, tiba-tiba keluar. Faham. So orang macam, aduh, kacau lah. But it was a good product. But Alhamdulillah, starting from that, I rugi about, tak banyak, 500,000. 500,000 je? Tak banyak lah. I was being sarcastic. So I lost. I lost lagi. I dah jam time tu kan. I macam, mana cakap ni kan? 500,000. I lost about 500k. Tahun lepas lah. It was last year. It was last year? It was last year. I lost 500k. So I pun macam, tapi lost 500k tu dia bukannya kita baru tahu. Dia dah sikit. So kesengsaraan tu dia berpanjangan. Ni dah nak sengsara dah ni sikit kan. Macam okey lah, fine lah. Lepas tu itulah startnya Icon Plus. Lepas tu at the same time kita orang buat Icon Tech, kita orang develop sistem. Sebab me building Icon Plus, I perlukan sistem. So kita ada our in-house programmer yang kita develop our sales system, our agent system. So sebab nak sewa kat luar mahal. So I cakap kita buat sendiri, tapi nak maintain tu lah. Nak maintain tu yang pening sikit. So macam mana I nak cover overhead yang nak untuk maintain tu, I sewakan sistem I tu, idea I tu dekat kawan-kawan yang buat produk juga. Tapi I buat tu bukan as a business pun. I buat tu as a just untuk cover overhead sikit, ada untung sikit macam tu boleh lah. As long as dapat cover dia punya server, developer cukup. Satu. And then Icon Trade tu pula adalah I buat as a hobby. I nampak nombor plate cantik yang I rasa macam boleh invest, I beli, I perap, I jual. So itu kira fast game lah, beli jual. Trading biasa. And then yang nak terjadinya Icon Lux ni, I rasa tu sambung soalan nombor satu kan. Kan? Sambung sila. So it was an interesting story sebenarnya. So rentetan daripada kerugian Icon Plus about 500,000 sebenarnya. We found it very hard untuk kita orang advertisekan produk ni. Sebab lot of restriction dengan KKM punya rules, dengan Facebook punya rules. Tak boleh buat comparison sebelum selepas, tak boleh nak cakap kurus, tak boleh nak cakap gemuk. So dia macam sangat susah. You nak bayar ads untuk dapatkan 1 juta view, 500,000 view pun sangat susah. Lepas tu nak dijadikan cerita, I'm not sure lah if my prayers has been heard ke, ataupun I rasa ini adalah doa daripada sekeliling dan bantuan daripada Allah saja. I was supposed to get married in 2022.
I was supposed to get married in 2022. I think October ke August. I'm not sure. I tak ingat. I think August ke, I'm not sure lah. Lepas tu tiba-tiba lagi 32 hari nak nikah tu tak jadi. I see. Tak jadi nak kahwin. My ex fiancé tu ditarik emblik kita nak. So Sorry to hear that. tak apa, I'm happy. Lepas tu I tak jadi kahwin. Lepas tu bila dah tak jadi kahwin tu kan kita Melayu, kita ada adat kita, dulang hantaran kita. Kita ada 5 berbalas 7 lah, macam tu I tak ingat the adat itu. So I adalah barang-barang yang I nak jual. I ada Lady Dior, I ada Chanel sunglasses, I ada Dior punya lipstick, I ada Chanel punya wallet, and then I ada dewan. Dewan kahwin nak let go balik. Lepas tu I nak pergi ke umrah. So sebelum I nak pergi ke umrah tu I nak settlekan dulu beg-beg ni. I cakap sebab my sister pun tolong simpankan juga sebab my sister kan personal shopper. So lepas tu I advertise it online. I cakap saya sepatutnya bernikah sekian tapi saya tak jadi. Jadi saya nak jual barang-barang saya semua ni. I tweet benda tu. I tweet and then the tweet blown up to 10 million in 2 days. 10 million? 10 million. Wow. M-Star interview I, Indonesian News, pick up the story. Ramai orang yang itu ini memang tiba-tiba dia punya snowball effect tu dia pergi boom macam tu. Dia terus boom and I terus macam realise sebab I'm a businessman. Yes. So bahasa mudah dia adalah I'm an opportunist. Yes. I don't mind sell anything as long as it sells and it's profitable. Yep. Nah, if I terpaksa jual Pampers pun, I akan jual. Yep. Kalau untung banyak. So I tengok, kenapa produk Icon Plus ni, produk tu Fast Track lah nama dia. Saya cakap macam mana produk Fast Track ni, aku nak kena spend puluh ribu ringgit, nak dapatkan 1 juta pun susah. Punya view. Kita tak cakap pasal sale lagi. Tapi untuk Icon Lux ni, aku tak keluarkan apa-apa, tiba-tiba dapat 10 juta. Cerita je. Tapi of course cerita tu tak bolehlah berpanjangan. Takkan tiap tahun cancer kahwin pula kan. So macam, kebetulan pula I cakap, boleh ni buat. So I cakap dengan my brother, I cakap, why not kita try to explore this industry kan. Because I'm a simple man. I tak suka bergaya-gaya sangat. Kita punya hantaran gah, tapi kita pakai yang simple. So I tanya my brother cakap, tanyalah my sister. Sebab dia memang, my sister dah jadi PS ni, I think about 8 to 9 years ago, almost a decade juga I rasa. So memang dia memang actively kesana ke sini. Saya tanya my sister, I cakap ni dia, jadi boleh tak advice, how? Dia cakap macam ni. I cakap okay. Boleh tak I hop in? I nak buat. You masukkan I dalam company, dia I nak buat sendiri. Because dulu PS ni adalah personal. Dia buat lah. Kalau dia tak buat lah. Tak dapat lah. I cakap tak apa. I can automatekan benda ni. I cakap, let me run. I cakap kan. Dia cakap boleh. So I start. Isnin I ada idea. Khamis kita dah buka showroom. Wow. Yes. Khamis kita dah buka showroom. The first showroom was in my room tadi. Yes. Kita orang ada 7 wardrobe saja. Kita beli pun daripada IKEA je dulu. Sebab nak start, I cakap tak apa. If you start now, and kalau you fail, at least you fail dulu. Kalau you start later, and then you fail later, lambat. Saya cakap tak apa, kita buat je terus. Fail faster. So, bila ada 7 wardrobe tu, kosong. Oh, sudah. Almari dah beli. Barangnya tak ada. Kosong. So, saya cakap, tak apa, kita buat je marketing dulu. Kita buat marketing dulu, and I ambil semua bag-bag kakak-kakak I cakap, boleh tak letak je kat sini dulu. First. Impression lah. Yelah. At least bila customer datang, oh sorry ni dah jual. Nampaklah ada gaya sikit. Padahal bukan jual pun. Tak ada. So I start to jual barang-barang I dulu. Barang I sayang pun cakap tak apalah kita jual dulu. Just to get the experience. And then at that time my sister yang tolong reply all the WhatsApp. I'm still running the marketing, the operation apa benda semua. So my sister lah yang start to reply WhatsApp sikit-sikit. So daripada situ lah turns out to be kita tambah team. We expand. Macam Wow. So daripada tak jadi kahwin, terjadi bisnes. Itulah punca dia macam mana jadi Icon Lux. Faham. Allah is the best planner kan. Yes. And good news is adalah my first customer turns out to be my wife now. Okay. So the first video yang I buat untuk I tunjuk my own showroom first ada video tu lagi. My wife nampak video tu, and then dia tekan dekat situ, klik link tu, pergi kat my sister. Dia cakap dengan my sister, I nak bag tote Goya Saint Louis. So my sister pergi uruskan dekat Paris dan sebagainya, buat balik. Lepas tu I baru je land daripada umrah. I land hari Khamis. Lepas tu my sister cakap, Ijan nak tak nak, you kena hantar juga bag ni dekat customer ni sebab dia nak fly dah. Dia nak pakai bag tu untuk fly. Saya cakap okay fine. Dengan rambut botaknya, yang kita tak ada intention nak ngorak orang pun. Time tu rambut tak ada apa semua. Baru balik umrah kan. Balik umrah, kita dengan kurus dengan sakitnya. Cakap tak apalah, I hantar. Kat mana? Oh dekat je nearby. Cakap okay, I hantar. Sebab I dah cakap dengan my sister, whoever customer yang Eric Klang Valley, biar I yang deliver. Sebab kita nak create relationship kan, kita nak beli repo. So I hantar.
Tiba-tiba, okey lah I hantar macam biasa, tiba-tiba dia borak panjang dengan my sister, tiba-tiba tersuka, kahwin. So nak Wah, dijadikan cerita Allah alhamdulillah. tu dia tidak akan membebankan hamba-Nya tanpa ada something dekat depan. So Wah, we just have to trust lah the process. So I'm just so happy right now. Currently I'm happy handling the business. I'm happy with my life. Percaya saja dengan apa yang Allah nak bagi. Alhamdulillah. alhamdulillah. Mm. Wow, that is so deep. Tak sangka Kita tak pula. sangka. Dia tiba-tiba macam, macam tu ya. Until now, dia jadi proper business. Hmm, hmm. Alhamdulillah. In fact, I share a bit lah. Me Boleh, and my wife pun, I tak sangka we would meet there. Basically, I was working, and then she was a student at the time, and she volunteered for the thing I was doing. I was doing training. Oh. This is back masa Sukangsi, so they were like chanters semua tu. Faham. And my company at the time was managing the thing lah. I was one of the people training and managing. So they were supposed to stay for 2 weeks, but this one girl, she could only stay for 1 week. So she became my assistant, and then from there kenal. Kahwin. Kahwin. Exactly. Tak sangka pun. Jodoh. Exactly. Jodoh jangan buat main. Yeah. Kalau Allah tu dah tentukan, dah tahu dah. Tak payah nak lari. You lari jauh mana pun jodoh you juga. Lama tak lama je beza. As long as we keep on believing on apa yang dia punya plan lah. Itulah. Wow, very interesting. Okay, so alhamdulillah. Let's talk back about more on the business, the business side. So you mentioned ada dalam what enam Yes. businesses, right? Yes, betul. Under Icon. So most of this is family owned ke macam mana ke? Basically macam I mention tadi, I ada 9 orang adik-beradik. Yes. Yang dah dewasa adalah 5 Five. orang. So all of us ada background business. Bukanlah background business as in study kat luar, tidak, tapi kita From semua run business experience. masing-masing. So yang I cakap 6 tadi tu adalah me and my brother 2 orang saja. Lagi I 3 ni see. tak involve. I see. So kalau you nak I explain satu-satu, Boleh je. We have time. kalau untuk Icon Production, basically we produce videos and we do marketing and videos untuk corporate companies, untuk GLC and also SME. So basically our client macam Indah Water, KNB, TV3, Media Prima, Pekeso, and more lah. Yes. So that is one of our few of our clients. And at the same time we run marketing agency juga. Maksudnya kita buat paid ads, kita buat macam-macam. So currently alhamdulillah kita ada about 30 to 40 project macam itulah currently running. That's the first one, which is under the name of Icon Production. That's the first. Dia ni yang core ni, yang dah paling tua ni lah. Dia develop by creative kan. Creative ni kan perlukan idea yang baru kan. That's the first. Second one is kita buat farming. Farming ni kita orang ada tanah dekat Ijuk yang kita orang tanam rumput nipia. So kita bagi kuda, kambing and lembu makan. Okay. I tanya my brother, that one was run by my brother and his partner. I cakap dengan my brother, kenapa you nak buat farming? Aku lagi senang deal dengan binatang. Dia cakap, tak komplain banyak. Faham? Kau manusia dia banyak sangat. Dia cakap, kalau dengan binatang ni, dia mbek-mbek. Dia cakap, kau pun tak faham. So dia cakap, so they are currently, diorang tengah uruskan dia punya farming dekat Ijuk. I think ada dekat berbelas ekar juga dekat sana. And then we just came back from China untuk beli mesin to expand lah. And then daripada situ diorang akan start to develop apa business lagi yang boleh buat daripada situ. Sekarang ada nak jual kambing, ada nak jual lembu, ada nak jual kebau. So itu that's what I heard lah from them. Kita orang dalam company yang sama, even we live in the same building, different unit aja. Faham. That's why I cakap we have a strong ecosystem because pagi kita orang solat sekali. I see. Petang kita orang gym sekali. Malam kita orang dinner sekali. So kita orang pusing dalam sama. Nanti I boleh share dekat you our routine as a group, as a board of directors punya group. So that is Icon Farm. Okay. Icon Trade pula adalah yang kita orang jual beli number plate as a group. So whenever kita jumpa ada opportunity dekat luar, kita ada jumpa macam this plate number lawa. The price is okay, boleh jual. So kita jual because dalam industri number plate ni number plate lagi pendek, lagi sikit ni makin lama makin kurang. And ramai orang dah start to faham yang number plate ni is not just number plate, it's a status. Yes. Dan orang suka tunjukkan status. That's why orang ada datin, orang ada datuk. And kalau kadang-kadang you nampak lagi kurang ajar, pakai Myvi, nombor plate A2. Yeah. Orang tak kisah dah pasal Myvi, orang kisah pasal plate tu. Because the plate itself represent you sendiri. So orang dah makin start to faham, dah makin kenal. And nowadays, manusia makin banyak, makin kaya. Bukan makin susah, tak. Dulu you nak nampak orang pakai Lambo, kalau nampak tu boleh bersujud lah. Yelah. Sekarang siapa? Hari-hari boleh nampak je. Merata. So orang makin lama makin kaya. So kita nampak ada peluang kat situ. So kita buat benda tu as a hobby and also as our investment punya stream jugalah. Yep. So we have currently kita ada few lah, adalah sedikit number plate yang kita orang simpan, yang kita orang tak letak 100% fokus pun. Dulu I pernah letak, but since Icon Lux ni dah ada, so I start to divide my focus. Itu on Icon Trade.
And then eye contact pula, as I mentioned tadi, yang kita buat sistem. Because macam I percaya kepada automation. So if you put human in system, you akan dapat practical. You akan dapat practicality. If you put system in human, you akan dapat emosi. So I rasa macam, we have to go for technology. We go for technology. Kita tengok apa saja yang robot boleh buat, human jangan buat. Sebab human dia involve emotion. So kalau contoh macam buat posting ke, buat copywriting ke, buat ni ke, kalau sistem boleh buat, dia sistem buat. Buat apa yang nak buat manually? Dulu kalau nak stock in, stock out semua pakai kertas. Kalau kertas hilang, dah susah. So semua kita automatekan benda tu. So currently we have 4 system. Kita ada banyak sistem. Kita ada 4 sistem. And 4 tu memang kita pakai and kita sewakan juga dekat orang yang kenalan-kenalan saja. So it's easier for us to control lah. Sebab kalau kita dah white kan, lagi pening kepala dah, otak ni belah dua pula kan. Dia dah macam-macam. So that is on Icon technology. Lepas tu adalah Icon Plus. Icon Plus ni adalah the product distribution yang kita distribute produk kurus. Sampai sekarang produk tu masih ada, run by our agents. Untuk HQ pun kita ada run juga, tapi directly from our warehouse. So kita buat produk kurus and dulu kita jual harga 169, lepas tu kita turunkan kepada 129, kita turunkan lagi kepada 89. Asyik main harga je ceritanya. And then that's the 5th company. And then the 6th one adalah ni, Icon Labs. Sinilah kita di Icon Labs. Yes, we are here in Icon Labs. So basically Icon Labs ni adalah kita ada buat 3 services. We sell, we buy and we do consignment. And the last one is we do authentication services. So kat sini whatever that we sell here is original and authentic lah. Semuanya confirm original, insyaAllah. That's 6 of Icon Group company. So I notice a trend where it is coming from minat, interest of like that particular thing. Dia sebenarnya nak kata interest sebenarnya tidak, tapi we saw an opportunity. Whenever we saw an opportunity and we calculate, sebab as we grow older, we gain a lot of experience. Kita start to calculate. Betul. So whatever yang kita nak pursue, kita dah ada our own calculation. Ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana, ni macam mana. So bila you dah makin dewasa ni, dah makin experience, dah makin banyak rugi, makin pandai lah. Itulah cost yang you nak pandai kan. You kena hilang RM500,000 dulu, baru lagi nak pandai. So bila kita dah start to belajar, kalau kita nak pursue benda ni, ni lah GP, ni lah NP, ni lah ni lah tu. So barulah kita orang start to belajar. Sebab if you want to ask about interest, I have no interest in luxury bag sebenarnya. Faham? I bukan jenis orang yang macam contoh kan, kalau kita jual, kita lah yang paling banyak pakai. I tak. You boleh ask my team. I hari-hari akan pakai t-shirt. T-shirt pun, I punya t-shirt satu ada 3 color. Satu t-shirt, satu color tu ada 3 helai and ada 6. So ada 18 t-shirt sama. So kadang-kadang my staff cakap, tak ada baju ke? Faham? Buat apa saya cakap kan? To me, my life is just working. I work from Monday to Monday. I pergi gelap, I balik gelap. Because that's the purpose lah. Sebab because the only reason why I work so hard adalah just to secure the future of my future family, which is my wife, my anak-anak and my team. So I cakap, okay lah. Kita okay lah sebab keberkatan itu yang I percaya adalah, macam Nabi pun ada sebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Orang lain tu siapa? Family lah dulu. And then staff lah. Tidak lengkap iman seseorang itu jika dia tidak meletakkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. So I rasa macam, tak silap antara itulah ayatnya. So I macam, okay lah. So kita buat for orang lain, Allah akan bagi dekat kita. Sebab I perasan, doa yang terbaik adalah doa untuk orang. So bila kita doa untuk orang, dia akan patah balik pada kita. So itulah konsep dia. Because if you ask me about interest, I tak minat. Tapi I force myself lah. I force myself untuk I tahu, untuk I faham the system, untuk I faham the game. Supaya I boleh tahu which side yang I boleh penetrate, which side yang I boleh potong. Macam tu. Faham? Okay. Sorry lah. Correct me if I'm wrong. When I say interest kan, I rasa macam like the starting of it. So, like say the farming punya business tu. Yang farming punya business ni was introduced by my partner. Your partner, your brother lah. Why not kita macam ni? So I cakap, if you want to start, you can start. But I tak boleh because I dah handle time tu 2 ke 3 company. So cakap, I dah tak boleh the capacity tu dah. If you want to start, don't wait for me. But kita akan jumpa somewhere nanti. But bila dah sampai bila I dah start to automate my company, bila I dah more time, I boleh apply pergi sana. Why not? Sebab kita bergerak as a group. We move as a group. Kita gerak sama-sama. And we share the portion and kita bagi sama-sama. Sebab holding company kan. So dia semua patah balik ke sini, pergi sini balik macam tu. So dia
kita dalam satu entiti yang sama, tapi orang lain yang handle. Contoh macam dalam company, dalam satu company mesti ada 6 department. Tak semesti dia orang ada pemahaman yang beza je. Korang marketing, korang sales, korang operation, kau HR, kau finance, kau admin. So semua dalam company yang sama. But we move as a group, and I am more than grateful that me and my brother and the partners ada synchronization in our mindset and also in communication, which has been helped us a lot lah. For quite a lot of synergies dan sebagainya lah. Yes, because we went to a lot of classes. We have spent tremendous amount of money untuk kita orang belajar. Untuk kita orang belajar cara macam mana human behave, cara macam mana I nak extract truth, macam mana I nak detect lies, body language, hand gesture, eye contact, semua tu I belajar. And currently pun memang kita orang tengah attend classes every week. Every week ada kelas. Tak classes ni, tak classes ni. Dah sampai satu hari I bincang dengan my brother, I cakap macam ni lah. I rasa ilmu ni kita dah ada. Kita tinggal execute je sekarang. Dah jangan tambah. And me and my brother pun agree yang cakap, okay, kita stop kelas kejap. So kita execute apa saja yang our plan yang kita ada. My brother dia ada handle dia punya own business. I ada handle my own business. But every week kita akan duduk sama-sama untuk finalize dengan team and all the BODs. But me and my brother dengan adik-adik I dengan my brother semua kita orang duduk satu building. So subuh sekali, maghrib sekali, isyak sekali, all the time bincang business. But we are okay, we are happy. Itulah. Yalah, faham. Wah, okay. So interest in business lah boleh cakap. Interest in giving back, in serving. Yes, betul. I think if you in general, I rasa adalah it's not for ourselves lah. It's about people yang kita kisahkan. Focusly for our parents lah. Kita ada intention nak hantar pergi ke haji. Kalau pergi haji pun kita tak nak ambil yang biasa, kita nak ambil yang paling dah. Itulah purpose kita dilahirkan, untuk serve mak bapak. So I rasa itulah antara sifat ataupun value yang kita orang as a partner tanam dalam hati, yang kita orang nak pergi, apa saja yang kita buat adalah untuk hereafter. Maksudnya untuk afterlife, untuk akhirat. Sebab kita orang ada berpegang pada beberapa kata-kata, kita orang tidak meletakkan dunia di dalam hati, kita orang letak dunia kat tangan. So bila kat tangan tu, dia kena balance kan lah. Macam tu. Wah. So memang just nak give people. I ada target, I have my own target sebenarnya. I dah cakap dengan my team, my target adalah I cakap I nak bayar zakat 1 juta. I cakap, itu memang I nak. Berapa kali I tak kisah, tapi itu dulu ultimately I cakap I nak bayar zakat 1 juta because dia akan bantu banyak orang. Tapi along the way tu kita start to hantar team pergi umrah. Kita ada banyak lah macam I ada satu, I pernah kita orang ada perbincangan dengan our marketing team. Dia cakap, why not dengan apa yang kita buat ni, contoh di CSR yang kita buat, kita buat content. Saya cakap, I tak nak. Saya cakap, whatever kebaikan yang kita buat, kita jangan tunjuk kat orang. Sebab I takut rasa riak. Faham. Aku bagus. So in order untuk I elak benda tu, dah jangan tunjuk je. Faham. Kita ada buat kita punya CSR consistently, kita ada buat kita punya zakat, kita ada buat kita punya sedekah, kita ada hantar macam-macam. Tapi I risau kalau contoh I start to advertise benda tu, it's not about orang lain, it's about myself lah. Bila I nampak video, bagus lah kita ni. Dah timbul rasa benda tu yang I tak nak. So that's why kita tak ada konten-konten yang kita tolong makcik-makcik ke apa ke, semua tu kita orang tak buat. It's not that kita orang tak buat, kita orang buat. It's that kita orang tak tunjuk. Takut. That's not the point lah in terms of your values kan. Yes. As long as belakang kita orang buat, depan kita orang tak tunjuk. So tahu sendiri lah. Tahu sendiri. Sebab takut. Kan kalau timbul rasa dia tak masuk juga, tak pasal-pasal. Kita masuk neraka je. So tak ada lah. Kita kerja penat-penat, dia masuk neraka lah. Wah, humble lah. Wonderful. itu that the belief system yang kita orang share. Wow. So growing up, you cakap like your dad doesn't give you stuff kan. So what happens if you ask? I pernah tanya dan pernah dapat juga. Tapi bila dapat tu, dia punya rasa bersalah tu dia berat. Okay. I rasa macam dia contoh dulu kan. Ni kisah macam kelakar sikit. I ni memang dah dilatih untuk jangan minta. Dia bukan jangan minta, jangan susahkan. So I punya pemahaman masa kecil dulu, kalau minta apa-apa ni, susahkan lah. Menyusahkan. Sebab yelah dia dah kerja pagi, petang, macam malam, kita duk minta. So ada pernah sekali tu I cakap dengan my father, Pak boleh tak Mijan nak hadiah birthday. Kita nak hadiah apa? I nak towel. Towel tu adalah door gift daripada KPD-AKK. Okay. Cakap boleh tak I nak ni as a birthday? To the extent yang I, faham. sampai tahap tu yang I was influenced, yang I macam aku tak nak susah kat bapak aku ni, sampai I minta dia
towel yang percuma tu as my birthday gift. Sampai okay. tahap macam tu. Dia bukan my father tak minta. My father bukanlah kedekut zalim, tidak. Just that we have been trained untuk Jangan menyusahkan. Jangan menyusahkan. Jangan buat apa nak minta ni nak tu. Melainkan kalau in terms of growing, dia nak pergi belajar ke, tu mungkin lah kot. Tapi my father, dia berbeza sikit dengan my mother. My mother, gila belajar akademik. My father, tangga je. Gagal. Yang penting you bangun. Macam tu lah. Tapi my father memang garang daripada dulu. Sampai sekarang dia garang lagi. So, macam tu lah. I tak pernah minta pun. Bukan pernah lah minta towel. Udah macam tu. Yalah, pakaian sekolah pun semua tu. Barang-barang duit raya. Tu adalah. Just that macam contoh kan. Abang nak duit nak pergi cuti dengan kawan-kawan. Itu tak pernah rasa lah. Tak pernah rasa lagi lah. Abang nak duit belanja nak pergi tengok wayang kawan-kawan. Memang tak pernah rasa. Memang apa-apa yang I nak, semuanya I buat sendiri. Faham? Tapi you're basically saying if it was not for that, you won't be here today. Betul. I truly appreciate and grateful for what my father has trained me selama ni. I tak ada pernah sekali pun menyesal on anything sebenarnya. If you ask me about regrets, I menyesal I tak start lebih awal on business part. Because I should have failed earlier. Wah, fail earlier. Sebab you akan fail. Confirm you akan fail. Ada tak anyone yang proven success yang tak fail? No, you akan fail. You akan fail and you akan fail hard. Just that the matter tujuan dia adalah untuk you fail, tu adalah untuk you bangun. Because I percaya pada ni tau. Dia ada perbezaan balasan and also dugaan. Ada orang dia nampak dugaan ni as bebanan. From my point of view, dia berbeza sikit. I nampak dugaan ni as a recognition. Okay. Recognition daripada Tuhan. Sebab Allah tidak akan menduga hamba-Nya yang tak mampu. Tak mampu. Betul. Yep, betul. So kalau diduga you, maksudnya you mampu tak mampu? Mampulah. Maksudnya mampu. So dia bagi recognition untuk you mampu. Cuma you kena cari cara. Because sometimes apa saja dugaan kita tu adalah datang daripada prayers kita. Contoh kita cakap, ya Allah Tuhanku jadikanlah aku orang yang kuat. Okay. Aku tambahlah sikit. Inilah cara dia sikit untuk kau kuat. Macam mana tiba-tiba contoh kata kalau you cakap kan, ya Allah Tuhanku bagilah aku badan aku sadar contohnya. Dia akan bagi you challenge dengan disiplin. Dia akan bagi you challenge dengan nak kena diet. Takkanlah tiba-tiba boleh jadi kun fayakun, tapi ya faham lah dia proses tu kita kena lalui. So I selalu cakap dengan my team, if you diduga something, anggaplah itu adalah sebagai recognition sebab Allah mampu. So macam I salah satu benda yang I tak buat give up adalah when I lost 500,000 last year, I cakap at this age ya 500,000 berat bro. Allah pilih aku untuk aku rugi. Wow. Maknanya Allah ada reserve something untuk aku. Tapi janganlah pula kalau kita dah pukul orang, tiba-tiba orang pukul balik kita cakap ini dugaan, tak, itu balasan contohnya. So janganlah tak berhenti bezakan mana balasan and dugaan ni adalah something yang you tak plan. Contohnya kan. So I selalu cakap dengan my team, if you ada problem, the problem will go. Beza dia adalah how you overcome, how you react saja. So now bila I dah start to faham benda tu kan, it's easy for me to understand life. Macam, dia duga sikit tak apa. Confirm akan settle. Kita dia, problem is problem, kita fikir on solution now. Kalau solution tak jadi, fokus lagi on solution. Macam tu je. So that's why kita develop cepat on Icon Lux. That's why tadi bila cerita pasal baru 1 tahun, ramai orang terkejut. Baru 1 tahun? Macam mana you boleh? Saya cakap, tak. It's not that kita orang power, tak. It's because of the losses yang I dah experience and the narrative yang I dah faham tu yang membuatkan kita boleh grow. Itu dia memang di sikit. I tak kata tiba, this is my first business. Memang awal-awal kita buat dah grow. Itu Makpad pun boleh cakap kan? Kita pure businessman. I selalu cakap my friend, I'm a pure businessman. I'm a proper businessman. So if you nak cakap pasal keyword ataupun bahasa business language, I boleh faham. If you cakap pasal bahasa, you cakap you businessman tapi you tak faham ke lingo. Macam pelik ni macam tak kena je kan. Profit kau apa? GP? Tak tahu. So kita dah boleh tahu lah you ni proper ataupun pure businessman ataupun tidak. Macam tu. Faham. Okay. Let's go back to Icon Lux pula. So what is next for Icon Lux? Basically, we have a lot of plans for Icon Lux sebenarnya. And I ada cikgu yang kita orang rujuk juga. Dari our business guru yang kita orang rujuk. So, kita orang dah senaraikan banyak. I think about 20 to 30 plans. Yang kita orang dah fokus macam mana nak naikkan sales and also nak naikkan value. So, sekarang I tengah nak automatekan the sales. So, sales memang tengah okay. Sekarang I tengah nak naikkan value dulu. So ada plan yang kita nak buat academy, ada plan yang kita nak buat, ada plan nak buat apps. I tak boleh nak share much, tapi memang ada. Ada plan sangat patah lah. Kita pecah pada dua. The hint that I can give to you adalah kita ada ideas on how untuk naikkan sales secara automatic, and kita orang ada idea macam mana naikkan the value juga daripada company. Because sales is sales. Value is value. Tak semestinya kalau you boleh buat sales, you ada value. Value tu adalah backbone dia.
The system yang we create, the flow that yang kita cipta, the SOPs, the training, the team, itulah yang membezakan kita dengan orang lain. Because when I went in, bila I jump in this market, kita dah belajar tau macam mana nak buat SWOT analysis. Ada belajar lama dah tapi tak pernah pakai pun. Oh baru nak pakai cakap, oh macam ni, oh strength dia kat sini, weakness dia kat sini, opportunity kat sini, threat kat sini. So I tengok tau, daripada dulu I selalu cakap kat orang, I selalu cakap, if you nak berjaya, you fokus pada 3 step. Yang pertama adalah cari mentor. Mentor ataupun rujukan. Contoh macam you nak buat badan. You nak tahu you nak badan Sibam ke, you nak badan Arnold ke, you nak badan siapa-siapa ke, kena ada rujukan dulu. And then first you tengok apa yang dia buat. Second, you tengok apa yang dia buat. First cari mentor ataupun rujukan. Yang kedua adalah tengok apa yang dia buat. Buat apa yang dia buat. So kalau dia makan ayam 10 ekor satu hari, you nak jadi macam dia, kena makan lah. Beza dia tu je. Itu je resepi dia. And then yang ketiga, the secret adalah, orang panggil secret recipe. Tengok apa yang dia tak buat. Apa dia tak buat. Yes. So you potong daripada situ. So I tengok, oh faham. Bila I start to faham betul-betul, dah faham the whole narrative, I cakap okay, kita boleh menang kat sini. That's why we provide a lot of content, kita provide a lot of education, awareness. Kita tengok dekat kita punya strength tu dekat mana lah. So that's one of the plan yang kita nak buat untuk Icon Lux, which to increase the value and also to expand. We have a plan untuk kita buka few branches. Tapi kita nak maximumkan our capacity dulu in terms of manpower and also system, inventory and also the operation. When semua benda tu dah automate and dah capai capacity about 80%, barulah kita akan start to buka second branch. Our next plan adalah sebenarnya kita nak buka dalam mall. Kalau dah ada duit sikit, dah ada rezeki, baru kita nak sewa the whole shop lot, commercial lot. Tapi yang besar, yang betul-betul besar, yang dalam tu kita boleh semua ada. Jadi macam Jekyll lah, lebih kurang macam Jekyll. So Jekyll tu basically kira macam one of my dream jugalah. Dia ada satu konsep rumah, satu konsep building yang I betul-betul suka. So that is our plan on future. Kita ada banyak. Wow. So a lot is coming for Icon Lux. A lot, memang a lot. We have baru pagi tadi, I just came back from meeting with my BODs. So kita senaraikan apa yang kita nak buat. Semua dulu, kita throw in idea dulu. And even every quarter, me and the board of directors kita akan keluar. Kita orang keluar pergi ke yang tak attach dengan company. Kita akan start to throw ideas. Brainstorm dulu. Boleh tak boleh cerita lain. Yang paling penting bagi je dulu. Boleh tak boleh? Tak tahu. Bagi tulis. Baru ukur. Benda yang boleh diukur pasti boleh. Kita orang shooting. Measured gets improved. Kita orang shooting. Oi. Apa tu? My guru kata, dia cakap benda yang boleh diukur pasti boleh diurus. So kalau orang boleh buat, you mesti boleh buat. So we throw idea. So hujung bulan ni, maksudnya awal bulan depan, kita orang memang akan start to keluar lah. Kita akan keluar dan kita akan throw ideas and balik. Mana dulu? Okay, ni siapa buat? Macam tu. That's how we run lah the company. Faham? Wow. So memang just like work only. Yeah. Faham? It's nothing special lah. It's just like a lot of work, same processes, repeat. Yes. We have been reinvest in the company since day one. Whatever profit that we made, kita orang reinvest balik pada company. Kita orang beli orang, kita orang develop system, kita orang beli stock, kita orang expand. Kita orang buat macam tu je. Tak ada lagi yang kita orang nak, ada untung ni, McLaren lah. Not yet lah, Alhamdulillah. Sekarang nafsu tu tengah tak ada. Allah tak bagi rasa nafsu tu. So Alhamdulillah, whatever that we have, we'll invest it back in the company. So kita orang ikut yang betul-betul ultra rich punya konsep. Ada duit, reinvest. Ada duit, reinvest. Grab until today, declare loss lagi. Sebab dia reinvest. Amazon, 12 juta hari tu, dia reinvest balik. Tapi dia masih senyum lagi. Sebab dia tahu, dia rasa progress yang dia buat, yang dia percaya. Kita as businessman, kita dah tak ada benda dah kita pegang pada kepercayaan je. Kita mana ada gaji kan. Kalau ada, kalau tak ada sudah. Tapi that's the progress lah in Icon Lux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I feel we have a lot to talk about. Maybe we can do another session. Tapi insyaAllah, Alhamdulillah lah. I'm so glad to dapat talk to you and like share a lot about your perspective. I feel like it's very important for people to understand. It doesn't matter. You tak perlu, your background does not matter. Your race does not matter. Betul. It's about the mindset. It's about like you follow the recipe, insyaAllah boleh jadi. That's a phrase tau yang kita orang pegang as a group. Dia berbunyi begini. Kejayaan tidak akan datang kepada orang yang hanya pandai. Dan kejayaan juga tidak akan datang pada orang yang hanya rajin.
Tapi kejayaan pasti akan datang pada orang yang lapar. Apa? Oh. Kalau you lapar, I bagi nasi putih dengan garam pun you pelahap habis. Yup. Telan dengan pinggan-pinggan pun you boleh telan. Tapi kalau you kenyang, I serve you Wagyu A5 Australia pun, I tak nak. Kenyang. So, you kena ada the right team. You kena ada the right mindset. You kena ada the right value yang you pegang. Because without value, dia akan rosakkan semua benda. That's why lah kita ada iman. Kalau kita tidak ada pegangan, goncanglah iman tu. Macam tu lah. Okay, wow. So, Alhamdulillah sangat. Thank you so much for the podcast. So, that's all we have time for today. InsyaAllah we can have another session. Boleh, insyaAllah. Dan itu sajalah. Wow, really